Okey, Assalamualaikum tu Puan. Saya akan menerangkan tentang produk life cycle. Okey, definisi produk life cycle ialah merujuk kepada pelbagai peringkat yang dilalui oleh produk dari pengenalan sehinggalah pengeluaran. Kitaran hidup produk merujuk kepada jalan yang mungkin diambil oleh produk. Ini memiliki implikasi untuk strategi pemasaran sesebuah perusahaan kerana berusaha untuk memperkenalkan dan mengembangkan dan mempertahankan pangsa pasar. Produk life cycle terdiri daripada 4 stage iaitu introduction, growth, maturity and decline. Okey, peringkat pertama adalah introduction. Maksudnya ialah semasa produk diperkenalkan, penjualan akan rendah sehingga pelanggan menyedari produk dan faedahnya. Beberapa syarikat mungkin mengumumkan produk mereka sebelum diperkenalkan. Tetapi, pengumuman seperti itu juga memberi amaran kepada pesaing dan menghilangkan unsur kejutan. Kos iklan biasanya tinggi selama tahap ini untuk mengingatkan kesedaran pelanggan terhadap produk dengan cepat dan menyasarkan pengguna awal. Semasa peringkat perkenalan, syarikat mungkin akan menanggung kos tambahan yang berkaitan dengan pengedaran awal produk. Kos yang lebih tinggi akan ditambah dengan jumlah penjualan yang rendah, biasanya menjadikan peringkat pengenalan adalah jangkaan keuntungan negatif. Okey, yang kedua adalah growth, iaitu tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ditandai dengan kenaikan jualan yang pesat, penerimaan pasaran yang cepat dan peningkatan keuntungan yang besar. Pengguna awal menyukai produk dan pengguna tambahan mula membeli produk tersebut. Pesaing baru memasuki pasaran, tertarik dengan peluang untuk pengeluaran dan keuntungan berskala besar. Mereka memperkenalkan ciri produk baru dan memperluas jumlah kedai pengedaran. Harga tetap di mana mereka berada atau turun sedikit bergantung pada beberapa cepat permintaan meningkat. Syarikat mengekalkan pembelanjaan promosi mereka pada tahap yang sama atau sedikit meningkat untuk memenuhi persaingan dan terus mendidik pasaran. Okey, tahap ketiga adalah maturity stage ataupun tahap kematian. Satu tempoh pertumbuhan penjualan yang perlahan kerana produk tersebut telah diterima oleh kebanyakan pembeli berpotensi. Keuntungan stabil atau menurun kerana peningkatan pembelanjaan pemasaran untuk mempertahankan produk daripada persaingan. Kadar pertumbuhan penjualan produk akan menjadi perlahan dan akan memasuki tahap kematangan relatif. Okey, tahap yang keempat ialah decline stage ataupun tahap penutup. Tempoh ketika penjualan menunjukkan penurunan dan keuntungan merosot. Penjualan, kebanyakan bentuk produk dan jenama akhirnya merosot. Penurunan penjualan mungkin lambat atau cepat. Penjualan boleh turun ke sifar atau mungkin membatu pada tahap yang rendah. Penjualan menurun kerana beberapa sebab termasuk kemajuan teknologi, perubahan selera pengguna dan persaingan yang meningkat. Semua membawa kepada kapasiti berlebihan, kenaikan harga dan penurunan keuntungan ketika penjualan dan keuntungan menurun. Beberapa syarikat menarik diri dari pasaran. Mereka yang tinggal dapat mengurangkan jumlah penawaran produk. Mereka mungkin menarik diri dari segmen pasaran yang lebih kecil dan saluran perdagangan yang lebih lemah. Mereka mungkin memotong anggaran promosi dan mengurangkan harganya lebih jauh. Sayangnya, kebanyakan syarikat tidak mengembangkan dasar yang baik untuk menangani produk penuaan mereka. Okey, yang kali ini saya akan menerangkan tentang strategi di dalam produk life cycle menurut peringkat. Peringkat pertama adalah introduction, iaitu untuk memperkenalkan produk dengan jayanya, strategi berikut dapat digunakan. Yang pertama ialah iklan dan publicity produk. Seperti jaminan wang dikembalikan mungkin ditawarkan untuk merangsang orang yang mencuba produk tersebut. So, kita tak akan risau apabila kita try produk tu tidak menjadi dan risau wang akan dikembalikan. Yang kedua adalah hadiah menarik untuk pelanggan. Yang ketiga, price off.
sebagai tawaran pengenalan, iaitu memperkenalkan produk dengan potongan harga untuk menarik minat orang ramai. Yang keempat, diskaun menarik untuk peniaga. Yang kelima, harga produk yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar pada peringkat awal, iaitu mengurangkan dasar harga krim. Sekiranya terdapat persaingan di pasaran, syarikat boleh menetapkan harga yang lebih rendah untuk menebusi pasaran. Okey, yang kedua adalah strategi pemasaran yang boleh kita lakukan pada peringkat kedua, iaitu growth. Yang pertama adalah iklan dan publicity produk. Yang kedua ialah versi baru produk diperkenalkan untuk memenuhi keperluan jenis pelanggan yang berbeza. Yang ketiga, citra jenama produk dihasilkan melalui aktiviti promosi. Yang keempat, harga produk adalah kompetitif. Yang kelima, terdapat penekanan yang lebih besar terhadap perkhidmatan pelanggan. Okey, yang ini adalah strategi yang boleh kita lakukan pada peringkat ketiga, iaitu maturity. Yang pertama adalah produk boleh dibezakan dari produk yang kompetitif dan imej nama dapat diperkukuhkan lagi. Yang kedua, tempoh jaminan boleh dilanjutkan. Sebagai contoh, beberapa pembuatan TV telah memperkenalkan konsep jaminan seumur hidup. Yang ketiga, pembungkusan yang boleh digunakan semula perlu diperkenalkan. Yang keempat, pasaran baru dapat dikembangkan. Yang kelima, penggunaan baru produk dapat dikembangkan dari semua segi faktor. Okey, strategi peringkat terakhir adalah peringkat keempat, iaitu decline. Yang pertama adalah ciri-ciri baru boleh ditambahkan pada produk dan pembungkusan mungkin dibuat lebih menarik untuk menarik perhatian pelanggan kita. Yang kedua, paket ekonomi atau model boleh diperkenalkan untuk menghidupkan semula pasaran. Yang ketiga, promosi produk boleh dilakukan secara terpilih untuk mengurangkan kos pengedaran. Okey, kali ini saya akan memberi contoh tentang setiap stage yang berada dalam produk life cycle. Yang pertama adalah introduction, iaitu contohnya 3D mungkin telah diwujudkan selama beberapa dekad. Hanya satu kali selepas yang disediakan TV 3D untuk kediaman, memberikan contoh yang baik dari produk yang ada di peringkat pengenalan. Yang kedua adalah contoh produk dari peringkat kedua, iaitu Grow. Produknya adalah pemain sinar biru. Dengan teknologi canggih memberikan pengalaman tontonan yang baik, peralatan Blu-ray kini menambah dan meningkatkan penjualan yang khas dari tahap pertumbuhan. Yang ketiga adalah contoh dari stage yang ketiga, iaitu maturity, pemain DVD. Beberapa tahun sebelum pengilang yang diperkenalkan untuk membuat DVD dan peralatan yang diperlukan untuk permainannya, telah digunakan pangsa pasar yang kuat. Namun, mereka masih harus menghadapi cabaran dari teknologi lain yang merupakan ciri tahap kematangan. Contoh yang keempat ialah di tahap keempat, iaitu decline, iaitu perakam video. Masih ada kemungkinan yang membeli VCRS. Ini adalah produk yang berada di dalam penurunan kerana ia menjadi lebih murah dan lebih murah bagi pengguna untuk menggunakan ke format moden yang lain.